negara, pencegahan jenayah adalah tanggungjawab bersama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena ulang tahun penubuhan pasukan polis yang jatuh pada 25 Mac setiap tahun, serta peringatan Hari Polis ke-201 tahun, Polis Diraja Malaysia telah meletakkan azam dan bertekad untuk meningkatkan mutu perkhidmatan ke arah penjagaan keselamatan dan ketenteraman awam dengan lebih profesional dan berkesan lagi. Langkah ini amat tepat pada masanya melihat kepada peningkatan kes-kes jenayah dan teknik penjenayah yang sering berubah-ubah dan melakukan pelanggaran hukum-hukum syarak dan undang-undang negara. Tindakan penjenayah dalam membuat kerusakan dan kezaliman di negara ini telah mengakibatkan banyak kerugian harta benda, kehilangan nyawa dan kemusnahan alam sekitar. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul ala ayyi shay'in qutil." Yang bermaksud, demi di mana diriku di bawah kekuasaannya, maka akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang pembunuh tidak tahu sebab mengapa ia menjadi seorang pembunuh, manakala orang yang dibunuh pula tidak tahu sebab mengapa ia dibunuh. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam Islam, perlakuan jenayah seperti pembunuhan, peras ugut, ragut, rogol, mencuri, merompak dan seumpamanya diklasifikasikan sebagai perbuatan yang zalim dan kejam. Jenayah-jenayah ini jelas melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan menggugat keselamatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci mereka yang melakukan kezaliman. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 113, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tawkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillah وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, suasana aman yang kita nikmati pada hari ini sebahagian besar datangnya daripada usaha dan perjuangan serta pengorbanan ahli pasukan polis. Mereka telah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Justru dalam usaha meningkatkan lagi keberkesanan perkhidmatan pasukan polis kepada rakyat, beberapa langkah utama diambil, antaranya dengan memperkukuhkan penerapan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia dalam pasukan polis, supaya sifat-sifat murni ini akan menguatkan lagi keimanan dan integriti semasa memberikan perkhidmatan kepada rakyat jelata. Unit-unit agama yang dikenali sebagai bahagian agama dan kaunseling atau ringkasnya BAKA dalam pasukan polis Diraja Malaysia telah ditubuhkan mulai bulan Jun tahun lepas dan kini sedang dalam proses pengisian perjawatan di seluruh negara. Selain daripada itu, Polis Diraja Malaysia amat berharap agar rakyat jelata dan masyarakat sekeliling hendaklah turut sama bertanggungjawab dan memberikan kerjasama penuh dalam memerangi kejadian jenayah. Berdasarkan pemerhatian, terdapat kecenderungan rakyat, terutamanya segelintir masyarakat di bandar-bandar, bersifat lepas tangan dan menyerahkan bulat-bulat kepada polis bagi menangani gejala jenayah. Keadaan ini sebenarnya amat merugikan kita sendiri, malah sebaliknya amat menguntungkan penjenayah. Justru itu, mimbar mengingatkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kita bersama dalam menjaga, menyelamat dan menghapuskan jenayah demi mewujudkan sebuah negara Malaysia yang aman dan harmoni. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Yang bermaksud, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah dengan tangannya, yakni kuasanya. Jika sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah dengan lidahnya, yakni menasihati. Tetapi sekiranya tidak mampu juga, maka hendaklah diubah dengan hatinya, yakni merasa benci di dalam hati. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.
Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara terus terjamin, setiap rakyat bertanggungjawab menjaga atau sekurang-kurangnya membantu mencegah jenayah dari terus berleluasa. Sekiranya masyarakat mengambil tindakan pencegahan awal secara bersama dan berkesan, kemungkinan kejahatan atau jenayah berjaya disekat di peringkat awal lagi. Antara langkah awal tersebut ialah dengan kita memastikan anak-anak kita sejak dari kecil lagi dan juga ahli keluarga kita sendiri tidak melakukan jenayah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi membendung jenayah dari terus berkembang, rakyat jelata juga digalakkan tampil menjadi saksi bagi perbicaraan. Ini berikutan banyak kes kesesatan yang menghadapi masalah dengan ketiadaan saksi yang berani dan jujur untuk memberi keterangan. Akibatnya banyak kes jenayah tidak dapat diselesaikan, manakala penjenayah pula tak dapat dihukum, dan penjenayah ini akan terus bermaharajalela melakukan jenayah. Islam sangat menitik beratkan saksi sebelum menjatuhkan sebarang bentuk hukuman yang sesuai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u." Yang bermaksud, dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Sayyid Qutb rahmatullahi alaih mentafsirkan ayat ini bahawa memenuhi permintaan menjadi saksi adalah satu tugas yang wajib, bukan tugas sukarela. Kerana menjadi saksi itu adalah wasilah ataupun jalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan tugas ini supaya disempurnakan oleh saksi-saksi dengan semangat sukarela, tanpa mereka berkeberatan atau teragak-agak, dan tanpa menganggapnya sebagai suatu jasa ataupun budi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, mimbar ini mengingatkan semua pihak agar sama-sama mencegah jenayah dan membantu pasukan polis dalam usaha mengekalkan kemakmuran negara dengan cadangan berikut. Pertama, meningkatkan semangat kerjasama dengan pasukan keselamatan dalam mencegah jenayah. Kedua, jauhi jenayah dengan mematuhi semua peraturan dan undang-undang negara. Ketiga, memberikan pendidikan pencegahan jenayah kepada anak-anak. Keempat, memberikan nasihat dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dan kelima, sentiasa berdoa memohon kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 46, "Man 'amila shalihan falinafsihi, man 'amila shalihan falinafsihi, wa man asaa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Satu perkara yang pasti menjanjikan anak-anak serta ahli keluarga kita terselamat dari melakukan sebarang perlakuan jenayah ialah dengan memastikan diri kita dan ahli keluarga kita sentiasa menunaikan solat fardu setiap hari. Malah, alangkah indahnya jika kita dapat memimpin ahli keluarga kita menunaikan solat di masjid-masjid atau surau-surau berhampiran rumah kita. Inilah sunnah yang amat ditekani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sembahyang adalah benteng penyelesaian tunggal kepada permasalahan jenayah pada hari ini, malah sehingga ke hari qiyam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang bermaksud, dirikanlah sembahyang, kerana sesungguhnya hanyalah sembahyang yang dapat mencegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya, marilah kita renungkan ungkapan ringkas ini dan fahami sedalam-dalam akan maksudnya. Tidak semua orang mampu menjadi imam di dalam sembahyang, tetapi percayalah, semua orang sudah cukup mampu untuk menjadi makmum di dalam sembahyang.